Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, jadi dapat kita bersua di dalam dengan secara live, insyaallah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan bahawa pada 6 hari bulan 9 di Madrasah Ad-Dirasah Ad-Diniyah As-Salamiyah, pihak madrasah akan mengadakan satu pengijazahan kitab amalan Dalailul Khairat, yaitu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pengijazahan dapat kita beramal, dapat kita beramal dan turun keberkatan rahsia Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri orang-orang yang beramal. Jadi amalan pengijazahan kita akan lakukan pada 6 hari bulan 9. Waktunya yaitu hari Ahad malam Isnin tu pada jam 9.30 malam. Jadi saya minta siapa-siapa yang dalam grup ni yang mengambil ijazah untuk bersedia 5 minit atau 10 minit sebelum daripada bermula majlis. Bermakna kita takut tertinggal, kita takut tertinggal majlis. Yang penting mana daripada awal kita ikuti, bila saya baca minta para pendengar ikut sebagaimana mulut saya baca, ya. Yang tu, itu yang penting, ya. Dia tak ada syarat lah. Kalau boleh ambil wuduk lah. Kalau boleh dalam keadaan berwuduk. Maksud saya ni jangan tertinggal, ya. Dalam keadaan kita ni berhadap, tengok macam mana cara kita baca. Okey. Jadi Dalailul Khairat yang kita bagi pengijazahan, salah satu, ya, ni kitab yang masyhur, kurun ke 800 Hijrah. Mana tuan pengarang Dalailul Khairat ni wafat dalam kurun 800 lebih Hijrah. Jadi sampai sekarang 1442 43 Hijrah. Jadi dah lama dah ni, ya, ratusan tahun ni. Jadi dan kitab ni masyhur. Cuma pada hari ini saya dah terangkan waktu kita mengambil ijazah dan adab, cara kedudukan kita. Saya minta 10 minit atau 5 minit sebelum bermula majlis, iaitu pukul 9.30 malam. Kita dah standby dah di depan komputer kita ke, handset kita ke, dah standby dah. Okey. Jadi pada malam ini saya nak terangkan kepada muslimin muslimat tentang benda yang bersangkut paut dengan Dalailul Khairat dan pengarang Dalailul Khairat. Ya. Nama beliau iaitu Sayyidi Abi Abdullah Muhammad Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani, yakni daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lahir di Jazulah. Kelahiran beliau di Jazulah, yaitu satu tempat berhampiran pantai Maghribi yang sekarang dipanggil dengan Maroko. Di Jazulah. Sebab itu dipanggil Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Jazuli itu nama tempat dia.
Itu tempat kelahiran dia, kampung dia. Jazulah nama tempat di Maroko sana. Setelah membesar, beliau belajar di kota Fes ataupun Fasi. Itu tempat beliau belajar, dan beliau alim di Fasi tadi ya. Alim besarlah, menguasai berbagai-bagai ilmu. Dan asbab beliau mengarang kitab Dalailul Khairat ni, yaitu ketika mana satu hari beliau musafir dan waktu zuhur dah hampir-hampir di hujung waktu. Beliau tercari-cari di mana tempat nak berwudu, cari telaga. Bila cari telaga musing-musing, nak tanya orang tak ada, akhir pusing-pusing cari, dapat juga telaga. Tapi ada telaga, alat untuk mengambil air, cebok dia tak ada. Dia pun nak fikir macam mana, waktu nak habis. Jadi dalam keadaan beliau bingung, fikir macam mana nak ambil air, seorang budak perempuan. Budak perempuan yang berumur lebih kurang 7 tahun memperhatikan beliau dan bertanya, "Tuan," dia kata, "apa yang tuan cari? Tuan cari apa?" Dia kata, "Saya ni musafir, nak ambil air ni. Sekarang saya masih lagi tak melakukan sembahyang. Tu nak ambil air, fikir macam mana nak ambil air." Kemudian budak tu bertanya, "Tuan nama siapa?" "Saya Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli." Masya Allah, dia kata. "Nama tuan masyhur," dia kata. "Nama tuan masyhur di kampung kami ni. Kalau ketika kemarau, kami ni bertawassul dengan nama tuan. Sebab tuan orangnya hebat. Kenapa dengan kehebatan tuan tak dapat mengambil air di dalam telaga ni?" Kemudian budak tadi pun dia mendekati di birai telaga tu, terus meniup dengan mulut dia ke dalam telaga, tiup macam ni. Tak semana-mana air naik daripada telaga tu, air naik melempah-lempah sampai ke atas. Bila melempah sampai ke atas, budak tu bila dah air naik tadi, dia balik. Dia tak cakap banyak, dia balik terus. Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli pun ambil wudu, dah sembahyang apa semua. Selesai daripada sembahyang, dia pun teringat kepada budak. Dia pun cari rumah budak tadi. Cari-cari, berjumpa. Dia pun bagi salam kepada budak. Budak tu daripada dalam rumah, "Assalamualaikum." Dia kata, "Saya ingin bertanya, demi Allah yang menciptakan kamu dan menunjukkan kepada kamu akan seorang Rasul yang diharap akan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Aku harap dapat kiranya kamu keluar, wahai anak kecil. Aku berharap." Budak tadi pun keluar. Dah dikata macam tu, budak tadi keluar. Bila budak tadi keluar, dia pun berkata, Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli dia kata, "Wallahi, aku bersumpah demi keagungan Allah Ta'ala dan demi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat dan keluarganya, dan demi risalahnya dan syafaatnya. Aku bertanya, daripada mana kamu dapat kelebihan martabat yang tinggi di sisi Allah tadi?" Ini boleh menaikkan air tadi. Itu bukan mudah. Kamu dapat daripada mana? Budak tadi pun katalah, "Wahai tuan atau wahai syekh, kalau tidak kerana sumpahmu, nescaya tiada memberitahu oleh aku daripada mana aku dapat kelebihan tersebut. Kamu dah bersumpah macam ni, aku akan beritahu." Dia kata, "Sebenarnya kelebihan yang aku dapat ni, iaitu dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW." Cerita di situ. Memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah daripada tu selesai cerita ni, budak tadi pun masuk ke dalam rumah balik. Abi Abdullah berfikir, dia kata, dia pun nak mengarang
satu kitab selawat. Dia orang alim besar kan. Setelah itu dia mengarang selawat di kota Fes atau kota Fasi itu, tempat beliau belajar. Dia mengarang, dah selesai daripada mengarang, dia pulang ke kampung dia Jazulah. Pulang ke kampung dia Jazulah, dia melaksanakan khalwat selama 14 tahun. Dia tak keluar. Dia keluar waktu-waktu tertentu sahaja. Tak keluar daripada tempat khalwat dia selama 14 tahun. Setelah dia mengarang kitab tadi, setelah 14 tahun dia khalwat, dia keluar untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, berbakti kepada masyarakat umum, dan mentasihkan kitab Dalailul Khairat yang beliau karang. Setelah 14 tahun, bermakna mengarang dulu Dalailul Khairat, lepas tu di kota Fasi, kemudian balik ke Jazulah, melaksanakan khalwat 14 tahun, keluar tu baru beliau mentasihkan balik kitab Dalailul Khairat. Mana dah ditasihkan kitab Dalailul Khairat, inilah kitab Dalailul Khairat yang sudah ditasihkan, yang terkandung di dalamnya bermacam-macam selawat kepada Nabi Muhammad SAW serta doa-doa yang mustajab. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan cerita apa benda yang bersangkut paut dengan doa. Dia mentasihkan kitab tadi. Selesai tasihih kitab ni bila? Selesai dia mentasihkan kitab, yaitu pada hari Jumaat 16 pada hari Jumaat 6 Rabiul Awal, bukan 16 ya. 6 Rabiul Awal tahun 862. Ni. Jadi kitab Dalailul Khairat ini sudah ditashihkan oleh beliau, yaitu pada 6 hari Jumaat 6 Rabiul Awal bersamaan 862 Hijrah, 8 tahun sebelum kewafatan beliau. Jadi kitab ini dah lama ya. Jadi bermakna 862 Hijrah. Sekarang 1440 lebih Hijrah. 800 lebih kurang 600 tahun, 500 dekat 600 tahun kitab Dalailul Khairat ni. Ni. Setelah daripada dia tasihih dah siap kitab Dalailul Khairat, beliau berpindah kepada satu tempat bernama Afriqal, nama dia Afriqal, dan membina masjid. Di sana beliau membina masjid dan membimbing manusia dan melahirkan banyak murid, yang mana daripada kalangan murid beliau diantar ke merata tempat supaya berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan beliau wafat pada solat subuh, tengah sembahyang. Solat subuh pada sujud yang pertama, rakaat yang pertama, sujud yang pertama, ketika sujud beliau wafat. Ini Masya Allah, sembahyang subuh, sujud yang pertama pada 16 Rabiul Awal. Tadi dia mengarang, dia mentasihkan kitab 6 Rabiul Awal. Yang ini dia meninggal 16 Rabiul Awal tahun 870 Hijrah. Ini kewafatan beliau. Dan ditanam jasad beliau dia pada tempat masjid yang dibangunkan, bermakna di Afriqal tadi. Ditanam. Kemudian setelah 77 tahun ditanam jasad beliau, makam beliau itu dipindahkan kepada Maralisi Markasi, itu nama tempat. Ini ada kalau tengok makam Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, siap dengan kubah dia apa semua. Dia buat binaan di atas itu di Maralisi Markasi, itu tempat dia. Jadi bila dikorek balik jenazah dia di Afriqal tadi, di tempat masjid dia membina masjid, di situ jenazah dia ditanam, jasad dia tak hancur. Jasad dia disebutkan sebagaimana ketika macam baru meninggal ya. Setelah 77 tahun. Yang ni hebat ni. Ni ahli syurga ni. Jasad tak hancur. Dan makam beliau sehingga sampai sekarang diceritakan berbau wangi. Kerana tiap-tiap orang akan berziarah ke tempat makam beliau akan membaca khatam Dalailul Khairat sekali.
InsyaAllah kita azam kalau ada rezeki. Tapi kena pergi kat Maroko sana, Maghribi. Ziarah makam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Kita baca Dalailul Khairat sekali khatam insyaAllah. Itu ini sejarah beliau lah. Dan sebahagian orang mengatakan dia ni wafat dengan sebab diracun jugalah. Sakit dengan sebab diracun tadi. Kewafatan dia pada waktu subuh, pada sujud yang pertama sembahyang, ketika sembahyang. Okey.